Tu dia orang beratok dekat nasi kanak. Satu pukul 12 lebih. Beratok punya panjang. Oh, tadi dia pakai kanan tu. Helmet tak pakai, mask pun tak pakai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد ختم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد الحمد لله ثم الحمد لله tama-tama dan selamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih panjangkan umur kita lagi. Sampailah hari ini hari yang ke-8 Ramadan. Sedang-sedang dah 8 hari dah kita sedang berpuasa. Tuan-tuan jangan tinggal doa, ya Allah terimalah amalan kami pada hari-hari yang lepas. Dan amalan tersebut juga merupakan amalan salafus salih. Setiap kali sehari mereka habis puasa, habis qiyam, habis tarawih, mereka akan minta hak sama. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami yang lepas. Terimalah amal ibadah kami sepanjang bulan Ramadan yang lepas. Lagu tu. Baik. Muslimin muslimat rahmati oleh Allah. Sebelum tu yang saya muliakan Tuan Imam, seterusnya barisan pengurusan Masjid Ibadur Rahman, muslimin muslimat, mukminin mukminat, tuan-tuan guru, alim ulama, ustaz-ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya nak berkongsi dengan tuan-tuan satu hadis yang diceritakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi bersabda, "Innallaha kariha lakum arba'an." Innallaha kariha lakum arba'an. Sesungguhnya Allah tak suka. Sesungguhnya Allah benci ke atas kamu akan 4 perkara. 4 benda ni Allah Ta'ala tak suka kita buat. Tak tahu kena tak kena. Ada ustaz sebelum ni sebut dah ke? Ada ustaz? Ke tak ada? Tak ada. Nak pilih tajuk pun takut tuan-tuan. Sebab nama Ramadan ni takut hak duk main ulang hak sama. Kan? Baik. Nabi kata apa? Innallaha kariha lakum arba'an. Sesungguhnya yang Allah Ta'ala benci atas kalian itu 4 perkara. Yang pertama, al-abathu fis salah. Iaitu orang yang cuai ataupun lalai ketika mana? Salat. Main-main waktu salat. Salat sahun. Tuan-tuan, dalam bulan Ramadan Allah Ta'ala telah hidangkan kepada kita pelbagai ibadah. Dan rugilah kita tidak ambil kesempatan kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Antara amal ibadah yang ada kaitan dengan solat, iaitu tak lain tak bukan solat sunat tarawih. Solat sunat tarawih. Dan tuan-tuan, solat sunat tarawih ni satu solat sunat yang sangat dituntut. Sebab dia ada di dalam bulan Ramadan je. Dan bagi mana yang mampu, ni kita sebut, bagi mana yang mampu sebaik-baiknya ikut imam sampai habis mayang.
Kalau Masjid Ibadur Rahman kita buat 20 rakaat. Saya tahu sebab 20 rakaat sebab hari Khamis ni turn saya. Hari Khamis turn saya, hari Jumaat pun turn saya. Tuan-tuan jangan tak main lah, main. Jangan risau, saya baca pendek je. Satu muka belah 6 rakaat. Steady punya. 10.5 berhenti. Paling lajak 10.5. Kita try. Kan? Paling cantik tuan-tuan kalau boleh, tuan-tuan ikut dengan imam sampai habis. Kalau tak mampu, tak apalah, buatlah. Jangan tak buat langsung. No? Nabi kata, man qama, siapa yang mendirikan, innahu man qama ma'al imam hatta yansarifa. Sesungguhnya siapa-siapa yang mendirikan salat, berdiri bersama dengan imam, yakni salat sunat tarawih, ma'al imam, bersama dengan imam, hatta yansarifa, sehingga mana imam selesai, kutiba lahu qiyamul lailah, akan ditulis baginya itu ibadat qiyam semalaman. Kata ulama, kalau berhenti sekerat, dia keluar tak habis sama imam, dia hanya dapat tarawih tadi. Dia tak dapat pahala qiyam semalaman. Jadi kalau tuan-tuan mampu, buatlah. Contoh sini 20, rasa tak boleh 20. Tapi berhajat untuk bersama dengan imam. Tapi ada surau pun ada yang 8 dan sebagainya. Ada yang buat 10 dan sebagainya. Kalau rasa nak buat juga 20 tapi tak larat berdiri tuan-tuan, takbir duduk terus. Duduk bersila tu takbir. Allahu Akbar. Yang tu 36 rakaat pun tak apa. Kan? Itu. Tak apalah, yang penting dia nak buat. Semayang sunat ni bukan wajib berdiri. Tak wajib berdiri. Fardu ya, bagi mana yang memang kena berdiri. Lainlah kalau tak mampu sangat dia duduk. Yang tu. Tapi solat sunat starting terus duduk pun boleh. Kokok tak larat, tapi orang kita lagi malu ngah kan yang tu. Tapi rasa tak larat, tapi nak buat, tapi tak larat beri, nak buat duduk, silakan. Yang tu. Jangan tinggal tuan-tuan, solat sunat tarawih. Dan ketika mana melakukan sebarang solat, fokus. Bawa hati. Antara cara untuk kita nak bawa hati ketika mana solat tuan-tuan, kita faham apa yang kita baca. Kita dah sebut dalam kuliah-kuliah kita. Bawa mai apa yang kita faham ketika mana semayang. Bawa dia mai. Kemudian jangan baca kalut. Jangan baca kalut. Yang tu. Baik. Yang kedua, perkara yang Allah Ta'ala benci. Yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut wallaghu fil qiraah. Iaitu orang yang lalai ketika membaca Al-Quran. Tuan-tuan, mutakhir ni, kita tak boleh nak lari lah. Saya rasa semua orang buat perangai yang sama. Mesti ada buat. Baca Quran ke handphone. Kau tuan-tuan tak pernah baca, saya seorang je baca ke handphone. Cikgu Lee baca ke handphone. Tak baca betul, buka terus. Saya kadang-kadang kalau kita buka kain lah. Tuan-tuan, bagus. Kan? Bukannya salah baca ke handphone, tak salah. Cumanya yang kalau boleh baca ke handphone ni dia banyak sikit gangguan. Kalau boleh, fokus. Sebab tengah-tengah baca sekali dia masuk WhatsApp. Tengah baca sekali dia main notification Shopee. Tengah duk baca sekali dia main notification TikTok hak beli barang semalam. Tengah duk baca sekali dia main notification Facebook. Kamu buat status hari ni hari ke-8, malam ni imam tarawih. Contoh siapa. Okey, lepas tu ada member komen, hadir. InsyaAllah kita hadir malam ni ramai-ramai. Tengah-tengah baca, naik notification ke atas, dia pun balas tekan. Ayat tak ada nak habis lagi. Jangan. Kalau nak balas ke, nak apa ke, selesaikan dulu bacaan. Bagus tuan-tuan, bacaan Quran di dalam bulan Ramadan sangat-sangat dianjurkan. Dan ianya merupakan para amalan salafus salih. Bukan salafus salih saja. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bertadarus bersama dengan malaikat Jibril bulan Ramadan. Jibril ni dia turun kepada Nabi setahun sekali. Dan dia turun itu ketika mana bulan Ramadan saja. Sekali dia turun 10 hari. Dalam 10 hari itu dia buat apa? Dia akan tadarus dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada tahun akhir, iaitu tahun kewafatan baginda Nabi, malaikat Jibril turun 2 kali.
yang malaikat turun 2 kali untuk bertadarus dengan Nabi selama 20 hari. Kata Nabi kepada anaknya Fatimah, dia kata apa? Tak lain tak bukan, aku tahu ini adalah tahun kewafatanku. Maka tuan-tuan, Nabi tadarus. Salafus salih pun tadarus. Ulama-ulama terdahulu, Imam Mujtahid 4. Imam Syafi'i, Imam Malik tutup kuliah-kuliah hadis untuk baca Quran. Bagus baca Quran tuan-tuan, kehidupan dia lapang. Orang yang baca Quran ni, kehidupan dia lapang. Tuan-tuan hak mana rasa sempit, jiwa duk rasa gelabah, resah, sempit, cek balik tuan-tuan, lah baca Quran bila. Cek balik bila kita baca Quran, banyak mana kita baca Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah di dalam surah Taha ayat yang ke-124, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Ni je ubat dia. Ubat bagi hati ni tak gelisah. Jiwa tak rasa sempit. Ada orang gaji banyak tapi gelisah. Gaji banyak, kehidupan elok, rumah besar, jawatan besar tapi hidup tak tenang. Tak lain tak bukan, salah satu ubat nak cek Quran dia. Cek Quran. Allah Ta'ala sebut, "Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling ingkar an dzikri, daripada mengingati aku, iaitu membaca Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, sesungguhnya aku akan bagi pohak lagu ni ma'isyatan dhanka, kehidupan yang dhanka, sempit. Dan hari akhirat nanti, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, bangkit duduk di mahsyar dalam keadaan buta. Hak mana tak baca Quran, mahsyar buta. Yang tu. Jadi bulan Ramadan baca betul-betul, baca fokus, berfokus, dan kemudian tuan-tuan bacalah sebanyak mana yang mungkin. Saya nak sebut pun tuan-tuan banyak kali duk dengar. Forum hari itu pun saya sebut juga. Tidak Ustaz. Tuan-tuan, satu muka Quran. Satu muka Quran. Contoh ambil daripada malam yang ke-8. Walau annana atas. Walau annana nazalna ilaihimul malaikah sampai bawah. Tuan-tuan, semuka ni sebenarnya ambil masa 2 minit setengah aja. Tak percaya try. Tak mohong ah. Takkan nak mohong dalam masjid. Kan? Luar masjid tak apa, ni dalam masjid takkan nak mohong. Tak mohong tuan-tuan. Semuka ni sebenarnya 2-3 minit je. Paling lama 3 minit. Semuka. 3 minit tuan-tuan bukan lama mana. Tapi sebab dia ibadah, dia rasa berat, dia rasa lama. Cuba tengok bola 3 minit, tak berasa apa. Tak berasa apa. Kita beratok nak pergi bazar beli makanan. Beli mutabak viral, Abang Sado. Kan? Abang Sado. Pipi habis. Dia tak tunggu saat 10 minit. 10 minit pun boleh beratok mutabak punya pasal. 10 minit tu tuan-tuan boleh dapat 4 muka surat Quran. Sebenarnya. Tak percaya balik try tekan. Tak payah fikir logik lah. Sejam. Tak, sorry. 1 juzuk selalu tuan-tuan baca berapa minit? Sejam. 1 juzuk bersamaan dengan 20 muka surat. Betul Cikgu Li? 1 juzuk 20 muka surat. Cikgu ni cikgu matematik. Dan ni dia PhD tu. Saya duduk kamu selamat dulu sekalian. Yang tu. Hotel matematik ni tuan-tuan. Hotel matematik. Ustaz, kenal aku Ustaz? Kenal? Kenal. 1 juzuk 20 muka surat. 20 muka surat kita ada baca sejam. Kalau 1 muka surat 3 minit, betul ya sejam? Tapi benda tu rasa lama tak? Ya, benda ibadah. Hang beratok nasi kandak Sulaiman. Setengah jam pun tak apa, sedap punya pasal. Kemarin balik, saya hantar anak saya pergi sekolah isyak. Lepas tu pergi bazar. Bukan bazar. Sebelum pergi bazar tu pergi hari-hari. Nak beli kain, kain asrama tu. Lalu pergi hari-hari Sungai Dor tu. Hari-hari Sungai Dor. Tu dia orang beratok dekat nasi kandak Ali Khan. Masa tu pukul 12 lebih, 12.30. Beratok punya panjang. Oh, tadi dia pakai tu.
Helmet tak pakai, mask pun tak pakai. Oh, dulu sebelum ni malu-malu juga. Pakai helmet ustaz, pakai mask. Tahun ni saya tengok, oi depa ni kahak ni. Helmet tak pakai tu, batok buat muka, buat kering ah. Muka nampak muka bernafsu nak makan tu. Contoh dia tak makan, dia beli untuk anak dia dengan bini dia. Sanggup batok tak? Sanggup batok. Sebab nak ambil ayam panas-panas dan sebagainya. Orang sanggup 10 minit pun tak apa, 5 minit pun tak apa. Baca Quran tuan-tuan, 3 muka surat sakit kepala dah. Uish. Banyak sangat ni. 15 baris. Tuan-tuan. Noh, yang tu. Bulan Ramadan baca. Baik. Yang ketiga, yang perkara yang Allah Taala benci, perkara yang ketiga, warrafathu fis siyam. Orang yang berkata-kata keji ketika mana berpuasa. Yang ni ya tuan-tuan sebenarnya nak main 4 Ramadan ni. Yang Nabi kata puasa mereka itu hanya illal ju' wal atas. Lapar dan dahaga. Sebab apa? Salah satu antara perkara yang akan merugikan ibadah puasa kita iaitu lidah. Sepatutnya lidah guna untuk banyak zikir, lidah gunakan untuk banyak baca Quran, tapi lidah mengata ke orang. Tak cukup kata secara jelas, direct, mengumpat ke belakang, dia bawa main ikut media sosial. Kan, main ikut media sosial, hantam orang tu kata ke orang ni. Kan baru-baru ni viral kes KK Mat jual stokin ada tulisan Allah tu. Kan tuan-tuan. Dia minta maaf. Kan toke dia minta maaf, toke KK Mat. Orang tanya saya, macam ni macam mana ustaz nak buat? Saya kata, sepatutnya ada tindakan yang tegas. Bukan sekadar pemaafannya lah. Yang tu je. Sebab dah sampai letak Allah di tapak kaki ni bukan dia lah. Bukan cerita. Yang tak syoknya tuan-tuan ni, hak komen bawah ni. Habis semua orang kena. Polis pun kena, sultan pun kena. Walhal sultan dah bagi kenyataan. Dah keluar kenyataan, agung. Keluar kenyataan, ambil tindakan tegas. Menteri Agama pun dah sebut. Dia pun duk kata lagi. Bila tuan-tuan, minta maaf dekat tuan-tuan. Kadang-kadang bila duk main semua sentimen politik, dia main gitu. Clear. Tambah-tambah bulan Ramadan pula, dia nak makan tak boleh. Geram punya pasal. Balas ke Facebook lah. Kan, nak tembak orang tak boleh sangat, duk geram nak makan tak boleh, perut duk lapang, tembak kat Facebook. Tuan-tuan jaga noh, jaga mulut, jaga lidah. Sebab tu yang kita sentuh dalam kitab Kabair yang kita baca. Paling banyak manusia masuk neraka tuan-tuan sebab apa? Lidah mereka. Yang tu. Sebab itu jaga lidah. Selain itu jaga penglihatan dan sebagainya. Dalam Nabi sebut dalam hadis tersebut warrafathu fis siyam, iaitu orang yang bercakap-cakap, berkata keji ketika mana berpuasa. Dan perkara yang keempat, yang terakhir. Berapa minit ustaz kita? 20. 25 dah. Ni lah. Tuan-tuan pun tak larat. Saya pun tak larat ni. Takut bubuk lambut habis. Yang terakhir tuan-tuan, iaitu wadhahiku fil indal maqabir. Bergelak ketawa ketika masuk kubur. Tuan-tuan, adalah dilarang kita bergelak ketawa masuk kubur tanah perkuburan. Jangan gelak. Nah, jangan gelak-gelak, jangan duk suka. Kata Imam Muhammad bin As-Samaq, kamu jangan terpedaya dengan ketenangan atas kubur. Kubur atas memang nampak tenang, bawah belum tentu tenang. Tu tempat kita juga, tuan-tuan. Dan penghuni kubur ni, orang kubur, ahli kubur, nanti kita pun duduk tempat yang sama. Boleh dengar. Boleh melihat, nampak apa yang orang duduk atas duduk buat. Dan mereka duduk bawah tu tak tahu macam mana keadaan. Tu yang kata Imam Muhammad kata apa? Atas memang nampak tenang. Kita boleh renovate, bubuh rumput kapet, tanam pokok, bagus punya pokok melok. Bubuh susun batu sungai. Sungai sedim. Kan nak ambil batu hidup. Sentiasa berzikir, tabuk bunga. Hang ciram, curah, jiruih ayat Zam-Zam. Bukan pakai kosong, ayat Zam-Zam terus jiruih saya kubur. Hang boleh buat macam-macam bagi nampak elok.
bagi nampak cantik, bawah belum tentu cantik. Jadi jagalah adab ketika mana masuk kawasan perkuburan, jaga lidah, jangan bersukaria, jangan gelak-gelak. Nabi larang dan Nabi kata Allah benci orang yang melakukan perbuatan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Tuan-tuan, cukup dekat tu. 4 perkara. Yang pertama, Allah benci iaitu orang yang main-main waktu semayang. Yang kedua, orang yang tak fokus ataupun main-main ataupun lalai ketika mana baca Quran. Yang ketiga, orang yang berkata-kata keji ketika mana berpuasa. Dan yang keempat, orang yang bergelak-gelak ketika mana masuk ke dalam kawasan perkuburan. Mudah-mudahan kita meningkatkan amalan ibadah kita di dalam bulan Ramadan. Banyakkan bersedekah, banyakkan baca Quran dan ingatlah hak kita buat semua tu bukan untuk orang lain, untuk diri kita. InsyaAllah ada kesempatan kita jumpa Khamis malam dah. Hari ni Selasa, esok Rabu, esok Ustaz Aslam. Khamis baru turn saya, Khamis dan Jumaat turn saya. Jumpa insya-Allah panjang umur kita jumpa. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, salah dan silap terkesak masa dan tercuri masa yang lebih daripada masa sendiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.